hingga bumi mati. Nuzul Quran risalah terpuji, hakikat benar lagi beri erti. Nuzul Quran hikmat yang hakiki, firman disemai di ruangan hati. Nuzul Quran cahaya ilahi, tuntunan rahmat lagi beri erti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari yang dinanti telah tiba. Sebelum Muallim mulakan program, Muallim ucapkan salam nuzul Quran. Okey, baik. Program diberi nama Bicara Ilmu Muallim. Jadi hari ini kita ada beberapa soalan yang akan dikupas dan akan dijawab oleh beberapa pakar, ustaz, ustazah, muallim dan muallimah. Jadi muallim sebagai moderator. Okay, baik. Apakah maksud nuzul Quran? Bukan muallim yang jawab. Ayuh kita sama-sama pergi kepada muallim yang pertama, Muallim Muhammad Mukhlis. Muallim Muhammad Mukhlis, cuba jawab, apakah maksud nuzul Quran? Bilakah tarikh ayat pertama diturunkan dan di mana berlakunya peristiwa tersebut? Dan cuba Muallim Mukhlis ceritakan secara ringkas bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu tersebut. Ayuh saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum bersama dengan Ana Muallim Mukhlis dalam video sempena sambutan nuzul Quran. Baik, beberapa soalan yang diberikan kepada muallim untuk muallim menjawab antaranya ialah apakah maksud nuzul Quran? Bilakah tarikh ketika peristiwa itu berlaku? Di manakah peristiwa itu berlaku dan bagaimanakah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa itu berlaku? Baik. Nuzul Quran ini bermaksud penurunan Al-Quran. Nuzul, penurunan Al-Quran. Jadi proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam secara berperingkat diturunkan kepada Nabi. Baik. Peristiwa ini berlaku pada malam 17 Ramadan. Di mana peristiwa ini berlaku ketika Nabi menyendiri di sebuah gua, iaitu Gua Hira. Pada malam tersebut Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi menyendiri. Nabi terkejut melihat siapa yang datang. Dalam keadaan itu Nabi didatangi dan disuruh oleh malaikat Jibril untuk ikra. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ikra. Apakah maksud ikra? Maksudnya bacalah. Malaikat Jibril meminta Nabi membaca. Nabi berkata balik kepada malaikat Jibril, aku tidak reti membaca. Kemudian malaikat Jibril menyuruh sekali lagi Nabi untuk membaca. Ikra. Nabi berkata, aku tidak reti membaca. Kemudian kali terakhir malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, menyuruh Nabi untuk ikra. Dan Nabi menjawab, aku tidak reti membaca. Kemudian selepas itu malaikat Jibril alaihissalam terus membaca kepada Nabi wahyu yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Berikut merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Kemudian bila Nabi mendengar ayat itu, Nabi dalam keadaan takut dengan siapa Nabi berjumpa pada malam itu. Malaikat Jibril terus berlalu pergi. Keadaan itu Nabi merasa sangat risau, sangat takut, sangat gemetar dengan siapa dia berjumpa. Dan Nabi ketika itu Nabi terus turun daripada bukit itu, balik ke rumahnya dalam keadaan bergetar tubuh badannya, balik masuk ke rumah berjumpa dengan isteri itu Siti Khadijah. Ya, Nabi kata kepada Siti Khadijah, selimutkan aku. Kemudian Khadijah terus menyelimutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu sahaja daripada muallim. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Muallim Mukhlis atas jawapan yang diberikan. Sangat tepat, padat, ringkas, bagus. Okey, baik. InsyaAllah soalan yang seterusnya, sebelum Muallim pergi pada soalan seterusnya, Muallim ingin ingatkan antum kena berikan fokus 100%. Kerana apa?
dalam bicara ilmu muallim akan ada kuis untuk kuis nuzul Quran. Ada jawapan. Jadi antum kena fokus. Soalan seterusnya tujukan kepada Muallimah Nurliana. Bersedia Muallimah? Okey, baik. InsyaAllah. Soalan dia ialah nyatakan adab-adab sebelum, semasa, selepas membaca Al-Quran. Dipersilakan Muallimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muallimah Liana. InsyaAllah akan membacakan soalan yang Muallimah dapat. Apakah adab-adab yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas membaca Al-Quran? Okey, baik. Adab-adab ni adalah perlakuan yang baik. Okey, itu maksud adab. Okey, jadinya apa yang kita kena buat sebelum kita membaca Al-Quranul Karim? Pertama sekali, seeloknya bagi mushaf yang tiada terjemahan. Memang wajib mengambil wuduk dulu sebelum memegang mushaf tersebut. Kerana untuk memegang mushaf tanpa terjemahan perlu ada wuduk untuk menyentuhnya, kan? Okey, jadi perlu mengambil wuduk. Tapi kalau kata kita menggunakan mushaf yang mempunyai terjemahan, okey, boleh juga tanpa wuduk. Tapi kalau nak lebih baik, ambillah wuduk sebelum membaca Al-Quran. Sebab dapat juga pahala, kan? Pahala mengambil wuduk dapat, pahala membaca Al-Quran pun dapat. Okey. Selepas kita mengambil wuduk, seeloknya kita pun berada dalam keadaan yang bersih. Okey, pastikan juga pakaian kita bersih. Di mana kita baca tu pun, kawasan yang kita baca tu pun bersih. Okey. Semasa membaca Al-Quran, perlulah kita baca dengan tajwid yang betul. Jangan terlalu laju dan terkejar-kejar. Okey. Walaupun kita tahu banyak fadilat bulan Ramadan ni, kan? Kalau bulan-bulan biasa, satu huruf pun dah 10 pahala, apatah lagi di bulan Ramadan. Tapi pastikan bacaan kita tertil dan tersusun. Okey? Dan selepas membaca Al-Quran, seeloknya kita sudahkan dengan Sadaqallahul Azim. Kita sudahkan dengan menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Dan selepas membaca Al-Quran, pastikan kita meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia ataupun yang tinggi daripada kawasan yang mungkin akan terdedah kepada mudah jatuh ataupun mungkin terlangkah. Jadi elakkan daripada meletakkan mushaf di tempat-tempat yang berkemungkinan untuk berlakunya tidak dimuliakan lah. Okay? Jadi susun elok-elok, letak di tempat yang tinggi. Okay? Itu sahaja. Wallahu'alam. Alhamdulillah, syukran kepada Muallimah Nurliana atas jawapan yang diberikan. Moga-moga antum faham dengan jawapan yang Muallimah Liana berikan. InsyaAllah panel kita yang seterusnya yang antum nanti-nantikan, persilakan Muallim Muhammad Nur Taqiyuddin. Sedia Muallim? Soalan dia ialah, apakah nama-nama kitab dan kepada siapakah kitab tersebut diwahyukan, dan dalam bahasa apa kitab tersebut diwahyukan, diturunkan, dan kepada siapa kitab tersebut diturunkan? Ayo bersama Muallim Taqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Taqi di sini. Bersempena dengan nuzul Quran, Muallim Muaz telah memberikan Muallim soalan, dan insyaAllah Muallim akan cuba untuk jawab soalan tersebutlah. Soalan berbunyi, apakah nama-nama kitab dan kepada siapa kitab tersebut diwahyukan, serta kitab tersebut disampaikan dan kepada kaum apa dan bahasa apa yang digunakan.
Baik. Anak murid Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung yang dirahmati sekalian, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ada 4. Okey. Di mana kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan diturunkan dalam bahasa Ibrani untuk kaum Bani Israel. Okay. Itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur, di mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Qitbi dan juga untuk kaum Bani Israel. Manakala kitab suci yang ketiga adalah yang diberi nama kitab Injil, di mana kitab Injil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Suryani, ataupun lebih dikenali pada zaman ini bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi. Dan kitab ini diturunkan juga untuk Bani Israel. Okay. Dan yang keempat, kitab suci yang keempat tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim, di mana kitab Al-Quranul Karim ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan juga kitab ini tidak dikhususkan kepada kaum Arab sahaja, tetapi untuk umat manusia akhir zaman, di mana kitalah antara manusia yang tergolong dalam golongan manusia akhir zaman. Okey. Jadi itu sahaja jawapan daripada muallim. Mudah-mudahan anak-anak murid sekalian dapat manfaatlah daripada jawapan yang diberikan oleh muallim. Itu sahaja daripada muallim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Muallim Taki atas jawapan yang tepat, bagus, ringkas, padat. InsyaAllah kita beralih ke set seterusnya. Tadi Muallim berada di kursi lain, sekarang di kursi lain pula. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya, yang akan ditujukan kepada Muallimah Siti Aminah. Soalan dia ialah, apakah nama surah yang paling panjang? Dan apakah pula nama surah yang paling pendek? Dan apakah ataupun berapakah bilangan surah Makkiyah? Dan berapa pula bilangan surah Madaniyah? Serta boleh tak Muallimah berikan uraian secara ringkas apakah maksud Makkiyah dan apakah pula maksud Madaniyah? Dipersilakan Muallimah Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muallimah Aminah daripada Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung. Okay, jadi hari ini Ana akan menjawab soalan yang telah diberikan kepada Muallimah bersempena dengan sambutan Nuzul Al-Quran Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung bagi tahun 2020. Okay, jadi sebelum itu Ana akan bacakanlah dulu soalan yang Ana dapat. Okay. Jadi soalan yang pertama, ada 3 soalan. Soalan yang pertama, sebutkan nama surah yang paling panjang dan yang paling pendek di dalam Al-Quran. Yang kedua, berapakah bilangan surah Makkiyah dan Madaniyah? Dan soalan yang ketiga, sebutkan secara ringkas maksud surah Makkiyah dan Madaniyah. Okay, jadi kita jawab dulu soalan yang pertama. Okay, surah yang paling panjang dan yang paling pendek. Yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua di dalam Al-Quran. Okey, surah ni paling panjang sebab dia surah Al-Baqarah sahaja 2 juzuk, lebih daripada 2 juzuk. Jadi 2 juzuk lebih surah Al-Baqarah, jadi di antara surah yang paling panjang lah. Manakala surah yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Okey, hanya mempunyai 3 ayat dan mempunyai 10 kalimat di dalam Al-Quran. Okey, soalan yang kedua, berapakah bilangan surah Makkiyah dan Madaniyah? Okey, kalau aulad dan banat perasan, dalam setiap sebelum kita mula surah tu ada nama surah dan dinyatakan dekat situ surah tu Makkiyah tu Madaniyah. Okay, surah Makkiyah ada 86 surah semuanya di dalam Al-Quran, manakala surah
Madaniyah ada 26. Okey, 26 surah. Okey, apa maksud Makiyah dan Madaniyah? Okey. Ada beberapa pendapat untuk menentukan surah tu Makiyah ke Madaniyah. Ulama ada beberapa pandangan lah. Yang paling kuat di sini mukadimah kongsikan surah Makiyah adalah surah-surah yang turun sebelum daripada peristiwa hijrah, manakala surah Madaniyah yang turun selepas daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Okay? Jadi selepas hijrah, walaupun Rasulullah ada balik ke Mekah untuk menunaikan haji, contohnya itu turun ayat Al-Quran, tapi ayat itu dikategorikan juga sebagai surah Madaniyah lah. Okey, sebabnya diturun selepas daripada peristiwa hijrah Rasulullah. Okey, jadi surah Makiyah dan Madaniyah ni ditentukan oleh faktor masa antaranya. Okey, selain daripada tu ada juga pandangan-pandangan lain. Okey, yang tapi kita tak berapa kuat lah, antaranya ditentukan oleh faktor tempat. Okey, dan faktor ciri-ciri. Maklumat tak kongsikan lah dekat sini untuk kali ni. Okey, insyaAllah. Jadi itu sahaja untuk menjawab soalan daripada Muallim 2 minit yang diberi. Okay, sekian, terima kasih. Selamat menyambut Ramadan dan salam nuzul Al-Quran daripada Muallimah Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai pusingan yang keempat. Kita akan beralih kepada pusingan yang kelima. Pusingan yang kelima, Muallim tujukan khas soalan kepada Muallim Ammar. Ada 4 soalan. Soalan yang pertama, sebutkan 5 nama Al-Quran yang masyhur. Soalan yang kedua, bolehkah Al-Quran tafsir dipegang tanpa mengambil wuduk? Soalan yang ketiga, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Dan soalan yang keempat, bolehkah seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab membaca Al-Quran? Dipersilakan Muallim Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga antum semua dalam keadaan sihat sejahtera. Ana Muallim Ammar. InsyaAllah ana akan menjawab beberapa soalan. Jadi soalan yang pertama, sebutkan 5 nama Al-Quran yang masyhur. Jadi 5 nama Al-Quran yang masyhur. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga At-Tanzil, yang keempat Al-Mushaf, dan yang kelima An-Nur. Jadi soalan seterusnya, adakah Al-Quran tafsir boleh dibaca tanpa wuduk? Jadi Al-Quran tafsir boleh dibaca tanpa wuduk. Seterusnya, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi setiap orang Islam perlu membaca Al-Quran dengan betul. Jadi yang terakhir, bolehkah Al-Quran dibaca walaupun pembacanya tidak mengerti bahasa Arab? Jadi jawapannya di sini adalah boleh. Boleh dibaca tanpa mengerti bahasa Arab. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di pusingan yang ke-6. InsyaAllah kita nak habis dah. Pusingan yang ke-6, soalan akan dijawab oleh Muallimah Juhaidah. Soalannya ialah, bagaimanakah cara untuk memupuk minat anak kecil terhadap Al-Quran? Yang kedua, soalan dia ialah, sebutkan nama-nama surah yang dinamakan dengan nama-nama Nabi. Jadi dipersilakan Muallimah Juhaidah menjawab soalan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muallimah Juhaidah dari Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung. Jadi alhamdulillah hari ini Muallimah berkesempatan nak jawab 2 soalan yang telah diajukan kepada Muallimah, iaitu yang pertama, soalan yang berbunyi, bagaimanakah caranya untuk memupuk minat anak-anak kecil terhadap Al-Quran? Soalan yang kedua, berikan
nama-nama surah yang diberikan bersempena dengan nama Nabi. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah Mak Alimah akan jawab dua soalan ini. Baik, soalan yang pertama, cara untuk memupuk minat anak-anak kecil terhadap Al-Quran. Bagaimana kita nak memupuk minat anak-anak kecil ni? Yang pertama, kita mesti sering memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ni kepada anak-anak kecil ni. Kenapa? Sebab anak-anak kecil ni lebih cenderung mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi bila kita selalu memperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada mereka, mungkin anak-anak kecil ni akan lebih mudah tertarik dengan Al-Quran dan ingin menerokai Al-Quran itu sendiri. Langkah yang kedua, kita ibu bapa juga boleh menggalakkan anak-anak menghafaz surah sebanyak mana yang mereka boleh. Tidak perlu memaksa, galakkan pada mereka. Hanya beri galakan kepada mereka sahaja. Jadi dengan ini mereka akan lebih tertarik dengan Al-Quran, akan lebih dekat dengan Al-Quran. Boleh beri ganjaran kepada mereka, tidak semestinya berbentuk material, tapi kita boleh bagi puji-pujian ataupun ciuman kepada anak-anak kecil ni, supaya mereka akan lebih dihargai dan mereka akan merasa seronok untuk membuat perkara-perkara yang baik dan untuk mendekati Al-Quran. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, namakan surah-surah yang diberi dengan nama para nabi. Ada 6 surah, iaitu surah yang pertama surah Yunus, surah yang kedua surah Hud, surah yang ketiga adalah surah Ibrahim, surah yang keempat adalah surah Yusuf, surah yang kelima surah Muhammad, ataupun Muhammad ni kita beri nama lain selain, iaitu nama Al-Kitab, sebab dia berkisahkan tentang pensyariatan jihad. Yang keenam, yang terakhir sekali adalah surah Nur. Jadi ada 6 surah: surah Yunus, surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Muhammad, surah Hud dan surah Nur. Alhamdulillah, Mak Alimah dah jawab soalan tersebut. Mak Alimah harap antum dapat beramal dengan Al-Quran selepas ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita berada di pusingan yang terakhir, pusingan yang ke-7. Ditujukan soalan kepada Muallimah Aina. Soalan yang pertama ialah, siapakah yang telah mengumpulkan Al-Quran? Soalan yang kedua, sebutkan nama-nama surah yang dinamakan dengan nama binatang. Dan soalan yang ketiga, sebutkan nama surah binatang ataupun nama binatang yang paling kecil di dalam Al-Quran. Dipersilakan Muallimah Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallimah ucapkan kepada murid-murid Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung. Jadi bersempena dengan sambutan nuzul Al-Quran pada kali ini, Muallim dan Muallimah akan berkongsi sedikit informasi berkenaan dengan Al-Quran. Jadi Muallimah akan kongsilah sedikit maklumat berkenaan dengan Al-Quran kan. Yang pertama, siapakah yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW? Pada zaman Rasulullah SAW, apabila turunnya wahyu, iaitu ayat Al-Quran, sahabat dan Rasulullah akan menghafaz ayat Al-Quran. Jadi untuk mengingat apa yang mereka telah hafaz, sahabat akan menulis ayat-ayat Al-Quran di atas pelepah tamar, pelepah kurma, di atas kulit-kulit haiwan, di atas kepingan kayu dan di atas batu. Jadi itu adalah cara untuk para sahabat menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar dan Khalifah Sayyidina Abu Bakar berfikir dan agak bimbang kerana kebanyakan para sahabat yang menghafaz Al-Quran telah pun syahid. Jadi bila ramai sahabat yang syahid,
kemungkinan besar untuk Al-Quran itu hilang adalah besar lah kan. Okay. Sebab para sahabat dah meninggal dunia. Okay. Jadi mereka berfikir untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran daripada sahabat-sahabat yang masih ada. Okay. Jadi Zaid bin Sabit adalah sahabat yang mengetuai aktiviti mengumpulkan Al-Quran pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, maklumat yang kedua. Persoalan yang kedua. Berapakah jumlah surah yang mengandungi nama-nama haiwan di dalam Al-Quran? Okey, antaranya ada 6 surah. Yang pertama, Al-Baqarah bermaksud sapi. Yang kedua, Al-An'am bermaksud binatang ternak. Yang ketiga, An-Nahlu bermaksud lebah. Yang keempat, An-Namlu bermaksud semut. Yang kelima, Al-Ankabut bermaksud laba-laba. Yang keenam, Al-Fil bermaksud gajah. Jadi ini antara nama-nama haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Itu Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahlu, An-Namlu, Al-Ankabut dan Al-Fil. Okay, jadi yang ketiga. Binatang apakah yang terkecil yang disebut di dalam Al-Quran? Okay, binatang yang terkecil disebut di dalam Al-Quran adalah An-Namlu, bermaksud semut. Okay, jadi itu adalah antara informasi-informasi yang boleh Muallimah kongsikan dengan antum. Okay, selamat menyambut hari nuzul Al-Quran, hari turunnya Al-Quran. Okey. Dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Maka selesailah bicara ilmu muallim. Muallim ucapkan terima kasih ribuan jutaan terima kasih, syukran diucapkan kepada muallim muallimah yang sudi menjawab soalan-soalan yang diberikan. Muallim harap juga agar anak-anak didik Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung berada dalam keadaan yang sihat, berada dalam keadaan ceria selalu di rumah, memberikan fokus 100%. Sebab apa? Akan ada pertandingan kuis Nuzul Quran berpandukan bicara ilmu muallim. Jadi antum bolehlah jawab kuis tersebut, jawab betul-betul. InsyaAllah akan ada hadiah. Dan muallim seru kepada semua anak didik Sekolah Rendah Al-Hidayah Manjung agar menyertai pertandingan bercerita, pertandingan tilawah dan kuis Nuzul Quran. InsyaAllah akhir kata muallim ucapkan salam Nuzul Quran. Dan masih tidak terlambat untuk muallim ucapkan selamat Hari Ibu pada kaum-kaum ibu yang ada di rumah yang menonton sekali video ini. Happy Mother's Day. Wallahualam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran risalah terpuji, hakikat benar lagi beri erti. Nuzul Quran hikmat yang hakiki, firman disemai di ruangan hati. Nuzul Quran cahaya ilahi, tuntunan rahmat lagi beri erti sejati.